بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا متكلمين باللغة العربية فصحى ومتبحرا في علومها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin amin ya Rabbil Alamin. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah dengan rahmat dan keampunan dari Allah dapat kita berkumpul bersama pada malam ini dalam majlis ilmu. Jadi saya hari ini tak berapa tekak, tak berapa nak elok lagi. Itulah pada tugas imam tu minggu lepas. Lepas tu dalam 2 hari, sehari 2 hari tu suara tak ada. Sesemua batuk pun tak kan. Tak ada izin lagi Allah nak bagi suara. Ini ada sikit, alhamdulillah lah, boleh lagi. 2 hari semalam kemarin kelas mana kat Masjid Gunajaya Pondok Daun Solehah semua tu cancel lah sebab tak boleh nak cakap sangat. Terpaksa batal. Banyak tempat batal. Ini alhamdulillah ada kekuatan Allah bagi. Mari kita sama-sama dalam cara ilmu. Ini insya-Allah kita sambung bab masih lagi kita dalam hal yang berkaitan dengan istinja. Ada cara kita menyucikan najis. Menggunakan air, menggunakan batu, menggunakan kertas-kertas ataupun daun-daun, sesuatu yang kering kan. Kita dah tahu dah yang kita apa barang yang boleh digunakan untuk istinja. Dengan kita dah tahu jenis najis macam mana yang boleh diistinja. Kalau kita buang air, najis yang cair tak boleh. Kalau najis yang sederhana yang mana dia keluar pada lubang punggung saja kan, tak merebak ke tempat lain, boleh menggunakan kaedah istinja. Sama ada kertas, tisu pun boleh juga. Jangan wet tisu, tapi tisu yang kering. Najis yang basah menggunakan tisu yang kering kan. Kalau ada setengah tu mana yang najis yang kering menggunakan sesuatu yang basah pula. Tisu basah tak boleh, nanti dia akan bagi berkeliaran, najis itu akan terkena pada tempat-tempat yang lain pula. Jadi kita dah belajar pada muka surat 52 benda-benda yang tidak boleh digunakan untuk beristinja. Yang kita dah sebutkan tulang, kerana tulang ni adalah makanan jin. Dan juga beberapa daripada makanan, roti ke, makanan yang tidak diguna pakai. Kan yang kita dah tahu kat tanah Arab kenapa dia kata roti tak boleh pakai? Kerana roti kebiasaan di tanah Arab ni tak pakai dia buang. Kalau kita pergi Mekah kan, saya dah cerita lepas kan, roti yang kita makan cicah dengan kuah-kuah daging, kuah-kuah humus tu, kuah kacang, lepas tu kuah-kuah daging, kata mana macam-macam kuah yang satu bekas kita beli 10 rial ke 7 rial harga dia, roti tu dapat free. Dan roti daripada kisaran gandum kasak dia, roti tu kalau makan dia jadi roti Arab macam kita, sedap, lembut. Tapi kalau biar lama dia sejuk, lagi teruk pada pizza keras kan. Pizza kalau dah keras kan, dah beku keras, ni lagi keras pada pizza tu. Pizza dia punya keras dia tu. Kalau kita letak dalam oven pun tak boleh juga lah jalan kan. Dia ada cara nak lembutkan dia tu macam mana, saya tak ingat tu. Itu roti kebiasaan yang digunakan oleh orang Arab. Bila tak makan dia akan buang kat luar. Lama dia akan hancur, burung akan main makan. Burung patut makan. Dia letak kat mana-mana tempat lapang kan, kerana banyak roti. Tebal tu ada 10 keping roti bulat-bulat macam pizza tu. Dia letak kat luar. Kalau lama kering dia hancur lah. Bila dah hancur, burung main kutip makan. Itu. Jadi kalau kita nak istinja guna benda tu kering, dia kering, memang sesuai untuk istinja. Tapi tidak dibenarkan kerana ianya makanan, maka diharamkan. Jadi kita kena belajar makanan jin dari jenis tulang ni. Dah ada dalil yang kita belajar pada minggu lepas, 2 minggu lepas tu kan. Kemudian jenis-jenis yang mana makanan tidak boleh. Pada hari ini kita masuk masih lagi bab yang benda yang tidak boleh digunakan untuk istinja. Kita sambung beberapa penggan daripada muka surat 53 tu. Bawah lepas tu ada 2 penggan yang sebelum masuk ada adab beristinja dan qada hajat ni kata. Okey. Sambungan dengan itu, haram beristinja dengan sesuatu yang dihormati, seperti anggota-anggota haiwan yang bersambung dengannya, seperti tangan dan kakinya. Lebih-lebih lagi anggota manusia kerana perbuatan tersebut berlawanan dengan kemuliaannya.
Ambil tangan orang nak suruh basuh berak kita. Ambil tangan orang nak istinja guna tangan orang lain. Tarik tangan orang tu kita sapu punggung kita. Dia duduk kat mana atas sampan gitu tu. Pergi laut kata dia buang air kata. Dia ambil tangan kawan dia pergi sapu kat punggung dia. Nak istinja lah kata. Nak pakai tangan dia geli. Ni kalau kawan-kawan mancing kita tahu ada yang jenis geli nak pegang cacing kan. Suruh kita letak kat mata kai tu. Umpun-umpun kau. Yang ni kalau dia buang air kat tengah laut macam mana? Orang macam ni. Contoh kan, kita bagi bayangan ni sikit. Nak bagi faham. Menggunakan tangan orang lain untuk istinja, maka apa hukum dia? Haram lah kat itu. Walaupun boleh kita kalau kita ambil, kalau dia basuhkan kita, pun boleh sebenarnya, tapi dalam kaedah fiqh beristinja menggunakan tangan orang lain sesuatu yang dihormati haram. Begitu juga menggunakan tangan beruk ke, monyet ke, kucing ke. Nampak tak ada tinggal ada binatang kucing sebelah kita. Duduk buang air tak ada kat rumah. Duduk kat jamban. Kucing kita ada banyak kucing. Ambil ekor dia tarik lap. Boleh tak? Ambil tangan dia lap kata. Ada kucing orang belah kucing sampai 30 ekor pun ada. Duduk kat rumah. Air tak ada tiba-tiba. Dia nak berak kata. Dia tengah berak tak ada air tu macam mana? Guna kucing punya tangan. Guna kucing punya ekor yang bersambung dengan binatang tu masih hidup lagi. Anggota-anggota daripada tubuh binatang boleh tak digunakan untuk istinja tu? Tarik tangan kucing untuk sapu kat punggung kita, basuh najis tu. Boleh tak? Tak boleh. Haram. Ada kemuliaan pada binatang itu. Jadi kita dah tahu dah manusia dengan binatang, apa saja jenis binatang. Ambil kumbang kau, nampak batu tak ada, ambil kumbang. Kumbang dia banyak kat rumah. Kat wilayah tu banyak kumbang, 3-4 ekor. Dia ambil kumbang tu dia istinja guna kumbang. Boleh tak? Tak boleh. Binatang. Satu lagi dia bernyawa. Satu lagi dilarang. Kata ada beberapa nas yang melarang mengguna daripada istinja menggunakan binatang, daripada binatang dan juga apatah lagi dengan manusia, kerana kemuliaan pada manusia itu. Kita sendiri yang menggunakan kan, guna tangan benda yang kering, tangan kering, tangan binatang tu kering, bulu dah kering. Kalau binatang bulu dah. Jadi berbalik. Yang ni ada persoalan kata. Sekiranya bahagian haiwan itu tercerai daripada badannya dan ia adalah suci seperti bulu binatang yang dimakan dagingnya dan kulit bangkai yang telah disamak, maka harus digunakan untuk beristinja. Guna kulit binatang ataupun bulu binatang yang kering, yang telah tercerai dari badannya. Contoh kita dah sembelih kambing. Kambing tu boleh makan. Dia punya kulit dengan bulu dia tak boleh makan kan. Kita buat, kalau kat tanah Arab dia buat bantai, buat kekabu, dia punya dia buat baju benang. Dia ambil kulit yang bulu kibas. Bulu kibas memang tebal betul lah. Itu. Orang Arab akan ambil bulu dia untuk digunakan membuat benang. Andai kata kita adalah kulit bulu daripada binatang kibas tu yang bersih, dah disamak sini. Dah disamak, yang mana kulit binatang dah disamak. Makna tidak ada lagi cebisan dari daging itu. Kan? Kemudian kulit itu kering. Dan bulu binatang tu kering. Nak buat istinja. Banyak sangat kulit kambing kata. Sembelih sakit perut, buang air. Kat ni tempat yang tak ada air ni. Sembelih kat mana? Kat tengah kebun. Sembelih binatang. Selagi ada cebisan dari kulit binatang yang kita dah basuh dengan bulu binatang yang dah basuh, dah kering tadi, maka boleh tak digunakan? Hukum di sini dikatakan harus digunakan kulit binatang yang halal dimakan dagingnya. Kebiasaannya kambing yang disembelih. Adapun yang binatang yang haram dimakan dagingnya seperti harimau, kulit harimau, kulit gajah, kulit apa lagi yang jenis binatang yang tak dimakan, jenis-jenis binatang yang diharam makan lah. Kita dah belajar yang lepas kan. Kulit yang tidak disamak menjadi bangkai. Kulit harimau ke, kulit gajah, dia biarkan macam tu je. Lama-lama reput, tak disamak, menjadi bangkai. Bila kulit tu dah jadi bangkai, maka tidak boleh digunakan untuk istinja. Kerana walaupun kulit tu bersih dan kering dan elok lagi, tapi kerana binatang yang mati itu binatang yang haram dimakan, maka jadilah binatang itu mati dalam keadaan bangkai.
Apa hukum bangkai? Hukum bangkai adalah najis. Maka menggunakan kulit daripada binatang yang tidak disamak tadi, seperti kita menggunakan najis untuk menyucikan najis kita balik. Boleh tak? Tak boleh. Kalau binatang yang haram dimakan, kulit harimau ke, kulit gajah kita jumpa, tapi kita dah samakkan dia, dah keringkan, dah letak ubat dan sebagainya, boleh digunakan. Syarat nak guna kulit binatang yang haram dimakan ni, melainkan babi dengan anjing, kena samak dulu. Apa saja binatang boleh pakai kan, melainkan babi dengan anjing yang daripada nasab-nasabnya campur. Anjing campur dengan serigala tak boleh, anak dia. Lembu campur babi, tu ke bawah tu tak boleh lah, kerana dia ada nasab dengan anjing, dengan babi tu kan. Jadi kalau selain binatang yang haram dimakan, macam harimau dengan gajah, kulit kalau nak pakai kita kena samak dulu, letak ubat, cuka sebagainya, jadi sampai kulit tu kering. Bila dimasukkan dalam air, dia tak rosak dah kali kedua. Maka kulit tu yang boleh digunakan untuk cuci kan, beristinja. Nak istinja guna kulit tu. Banyak kulit harimau dapat besar, dah basuh semua, dah kering, nak guna tak ada air kata dalam hutan, nak istinja tu, benda lain tak boleh, tak ada dah benda lain kata. Potong kulit harimau tu sikit, potong kulit harimau tu guna istinja. Satu lay, dua lay, tiga lay, 3, 4 kata. 3 cukup dah, habis lah. Tengok air najis tu tak ada, najis tak ada langsung, dah lap kali ketiga, kali keempat kau najis tak ada dah, okey, bersih terus. Kulit binatang yang haram dimakan ataupun binatang yang tidak disembelih, kambing mati kerana tidak sembelih, maka hukum kambing tu jadi haram, bangkai lah juga. Kulitnya pun kena apa? Kena samak dulu, barulah boleh digunakan untuk beristinja. Sesuatu yang tercerai daripada binatang itu. Kalau mana benda yang kering selain pada kulit, bulunya itu, tanduknya, tanduk kebau nak guna untuk istinja, potong-potong dulu, kering pula boleh juga digunakan untuk beristinja. Ini yang tak boleh tadi, bila mana binatang tu masih hidup lagi. Kemudian binatang dah mati, dia ada kategori binatang yang jadi bangkai, yang najis binatang itu, dan binatang yang disembelih. Disembelih ni tak ada masalah sangat, sebab kita boleh ambil segalanya daripada binatang itu. Sebab tu yang kita bicarakan tentang duri landak kan, semasa dia hidup tu dia luruhkan, kemudian dia menjadi bangkai kerana dia terpisah kan daripada badannya. Tapi kalau diiktibarkan sebagai kulit, itu ada khilaf kan. Kerana kalau kita sembelih baru dihalalkan segalanya duri landak yang kita ambil tu. Ini kita dah bicarakan bab najis tu, kulit binatang dan sebagainya untuk buat kulit kan. Kulit landak ni, dia duri dia tu, dia masuk dalam bulu dia sebenarnya. Boleh tak nak apa, kita nak samak kulit dia, duri dia tu, tu ada khilaf. Ada yang kata sama ada dia hidup ke mati boleh digunakan juga, kerana dia binatang yang halal dimakan. Itu sebab ni ada khilaf lah. Sebab ada orang tanya, ramai orang simpan bulu landak kan buat penunjuk Quran. Kemudian dia ambil bila landak tu, dia kata kat zoo ambil. Banyak luruh-luruh pihak zoo ambil, bagi siapa nak bagi kan. Ada saudara yang kerja kat zoo tu, jaga landak, banyak kulit duri landak, dia pun ambil. Ada pula satu ustaz kata tak boleh ambil, dia bangkai. Dia bangkai kerana dia tak disembelih lagi, masih lagi hidup. Setiap binatang liar yang hidup, yang bulunya tercerai ataupun sesuatu yang tercerai dari badannya, dianggap sebagai najis, kerana binatang tu masih lagi hidup kan. Yang ni kita dah belajar bab najis tu kan. Jadi kat sini ada khilaf. Kalau nak baik, sebaiknya landak yang dah disembelih. Satu lagi mana kata landak yang disembelih segalanya halal. Ada kata setengah ulama kata asal nama binatang tu halal dimakan, maka bulunya boleh diambil walaupun dia mati, walaupun dia masih hidup lagi, itu macam bulu kambing, dia hidup lagi, kita pergi ambil bulu dia kan. Yang ni dia ambil kias lah. Landak, bulu landak yang luruh sama dengan bulu kambing yang kita ambil. Kibas kita nak ambil bulu dia buat benang, duduk ni lah, cekok bulu dia, dalam luruh-luruh kita ambil dia punya bulu tu. Halal tak? Halal. Kalau ada binatang tu halal dimakan. Landak pun macam tu juga. Ini satu pandangan yang membolehkan. Macam tu juga landak, bulu dia kita ambil bulu dia, ada kegunaan. Dia tak mati lagi,
Halal tak? Halal, sama dengan kambing, kes kambing tadi. Dia binatang yang halal dimakan. Ini ada khilaf. Maka kita boleh ambil dua-dua pandangan. Sebenarnya fiqh ni memudahkan lah. Kalau kita tahu cara tu, tahu kaedah dalam fiqh, maka mudah pada kita untuk menggunakan untuk kita nak laksanakan hukumnya tu. Untuk kita menggunakan menjadi panduan kita. Okey, dalam masalah dua tadi, bab kata kulit binatang yang diguna untuk beristinja, maka mestilah binatang itu binatang yang halal, mana yang dah disembelih dan halal dimakan, yang mana dah disamak kulitnya. Binatang yang haram dimakan dagingnya, dah disamak kulitnya, maka barulah boleh guna kulitnya di situ. Kerana diharuskan menggunakan dalam berbagai jenis. Tali pinggang kita, beg duit kita, apa lagi kantung ayam tu kata. Macam-macam lah orang guna kulit ni kan, kerana dia tahan. Itu dah disamak. Kalau kita beli kat China produk kulit, melainkan kulit babi kan, semua tak ada masalah, kita guna pakai, kerana ia telah disamak. Walaupun dengan kaedah dia, nak tahu benda tu samak ke tak macam mana, dia yang benda jenis lendir-lendir akad, lendir-lendir yang di kulit tu dah dibuang, dah bersih dan tidak ada bau kan. Kemudian bila masuk dalam air, dia tak rosak kali pertama tu. Mana kita pun tahu proses samak ni, mana dia dah bersih betul tu. Okey, kita tengok adab beristinja dan qada hajat. Istinja ni mana kita nak suci najis ni, macam mana adab-adab dia kena ada. Kita kat rumah nak istinja dengan air, ada adab dia juga. Qada hajat kita melaksanakan, kata apa qada hajat ni? Berak dengan kencing. Ini dalam bahasa fiqahnya, bahasa lembut, kita menggunakan qada hajat. Al-ghaid dalam bahasa Arab ni macam-macam, al-baul kencing. Ini jenis kencing dan berak ni. Adab ada adab tak ada, Nabi ajak kita. Ada nas tak ada dalil no. Di sana terdapat ada adab yang dituntut ke atas setiap muslim, supaya melakukannya ketika qada hajat dan beristinja. Mana kalau tandah pun dia ada macam mana, tandah untuk berqada hajat. Ada adab tersebut ialah, ingat, habis biasa tak tengok rumah lama kan, kita rumah lama Melayu lama, kalau kat Kuala Kangsar tu, dulu saya belajar kat Usas dulu masa itu, belajar kat situ, ada satu rumah sewa tu, dia punya jamban dia tinggi, kena naik tangga jamban kat atas, dia punya pili kat bawah. Macam mana nak ambil, dia ambil baldi letak kat tangga. Dia memang qada hajat tu tempat dia macam kita naik ambil anugerah tu, dia ada tangga, 4 tangga, memang tempat atas tu untuk buang air kan. Dia ada. Kalau rumah-rumah lama itu ada lah macam tu. Tapi saya tak tahu adakah itu sunnah ataupun tidak, ataupun ada sebab kenapa orang dulu buat macam tu kan. Ada lah sebabnya. Dia tangga kan, naik tangga 4 tingkat. Tingkat kelima tu tandas. Orang bawa baldi tu ke atas. Nak getah kena ambil getah yang panjang betul-betul, sambung dengan paip bawah. Nak buka tu buka katuk tak boleh dah, dia jauh ke bawah. Dia tengok rumah lama dulu. Bila rumah lama dulu ada macam ni. Okey, kita tengok adab dulu baru kita tahu sama ada ia patuh syarak ataupun tidak. Kenapa ada tempat yang tinggi ni? Okey, adab tersebut ialah, yang pertama berkaitan dengan tempat menunaikan hajat. Tempat yang kita nak buang air ni, macam mana tempat yang tu sepatutnya? Tandas tu macam mana tandas yang selayaknya, yang mengikut sunnah, mengikut adab-adab yang dianjurkan oleh Islam. Tu tandas kita nak bina ni. Ketika membuang air kecil atau air besar, hendaklah menjauhi tempat-tempat berikut gitu. Yang ni secara umum yang pertama gitu. Jalan yang satu, jalan yang pertama gitu. Jalan orang ramai nak jauh macam ni, jauh pada tempat berikut. Sekali lagi saya ulang, ini berkaitan dengan tempat menunaikan hajat, tempat kita nak buang air kata. Yang ni jarang berlaku pada kita sebab kita ada tandas. Tapi kalau kita kat kebun boleh jadi. Kalau kita tak tahan sangat, kat mana kita nak buang air, kat mana, di tempat-tempat awam kau, tempat-tempat yang riadah ke kan, tempat-tempat berjoging,
Kan? Kat mana dia tak ada tandas setengah tu. Orang yang berkebun betul sama juga macam tu. Kebun ni, kalau kebun kita tak ada masalah, laluan tu, tempat laluan orang ramai kat tu. Ketiga, mana adab yang berkaitan dengan tempat tunaikan hajat untuk kita buang air kecil dengan berak lah. Ketika membuang air kecil atau air besar, dia hendaklah menjauhi, kata, jangan buat benda ni tempat-tempat berikut. Jangan buang air di situ. Yang pertama, jauhi daripada tempat-tempat itu jalan orang ramai, atau tempat mereka duduk atau berkumpul, kerana ia boleh menyakitkan mereka. Ini memang tak berlaku pada diri kita. Kalau kita keluar malam-malam kan, pergi kedai kau, tiba-tiba sakit perut nak buang air, kita cari petrol pump, masjid kunci, masjid dah tutup dah, tengah-tengah malam dia kata, keluar pukul 11 kau kan, pergi beli burger, beli makanan bungkus kau, duduk dalam kereta, jalan ke balik, nak balik ke Munting, Teping ke Munting jauh, sakit perut sangat. Cari tempat yang boleh buang air. Petrol pump biasa ada, kita selamat lah. Kalau masjid dah tutup, setengah tu dah kunci, ada yang tak kunci. Yang ini kita tak ada masalah. Tapi anak-anak dengan cucu-cucu yang kita bawa pergi jalan malam-malam, setengah tok ni dia, tok ke kata, opah ni, opah tak ada masalah, opah ni cerewet sikit, dia akan cari tandas juga untuk cucu dia kencing. Tok ni kata, pak dia pun sama juga yang pak. Pancut kat mana pancut? Kat kedai orang, tapi kedai orang pancut, boleh pancut. Asal gelap, asal senang kata, turun kereta pancut tu kan. Bawa cucu pergi jalan-jalan naik garden tu, pusing-pusing sana sini tengah malam, tak ada tandas, nak pergi tandas Taman Tasik takut gelap kan, cucu pun takut nak pergi, tok takut juga nak pergi, gelap. Dia cari tempat-tempat laluan orang, dia pergi pancut kat situ. Itu tak boleh, haram. Tempat orang berkumpul, orang ramai berkumpul, tempat berkumpul orang ramai ni, ataupun tempat laluan orang ramai, kat depan-depan kedai kadang-kadang, depan-depan kedai tu ada pancut pagi kat longkang tu. Kena tempat yang nak kencing dalam longkang, takut pula, takut kena jin. Takut kena nak jin, lepas tu kencing lah kat tepi jalan, parking kereta. Jadi kat situ boleh tak? Tak boleh, lalu orang ramai. Nanti kalau kerik, nanti bau hancing tempat tu. Tapi ini memang banyak di Tanah Arab. Tanah Arab ni kat tepi dinding pun dia kencing juga, dia tak ada longkang. Tu sahabat Tanah Arab ni pergi Mekah pernah tengok longkang? Siapa pernah tengok longkang kat Tanah Arab? Longkang besar ada, longkang kecil-kecil tak ada. Untuk dia bukan hujan selalu. Mekah mana ada longkang tepi-tepi tu kan. Dia kalau macam kita pergi Jordan pun macam tu juga, Mesir lagi teruk, dia pun pancut kat dinding. Orang ada ramai punya orang. Laluan tu dia pun jalan kaki. Kebiasaan kita tak ada masalah, sebab kita antara 3 negara yang paling malas berjalan. Kategori top 3 negara yang paling malas orang berjalan kaki. Adalah orang komen faktor peluh, bau busuk badan kan. Memang macam tu lah Malaysia ni. Mungkin sebab faktor peluh dan sebagainya, dia kita panas dan lembap. Kita tak boleh nak compare dengan negara 4 musim. 4 musim dulu masa start duduk Jordan Mukhtar tu, pergi daripada rumah pergi ke universiti 5 km, 5 ke kat 10 jalan kaki, ketiak je basah, lain tak peluh, kering, elok lah. Memang kering, tak peluh tak apa kan. Musim sejuk lah, musim biasa. Musim panas kering. Pergi jalan kat Mekah macam tu juga. Madinah pun tak peluh, ketiak je peluh. Memang ketiak tempat dia peluh, keluar peluh. Tu di Tanah Arab ni. Jadi kita Jepun pun macam tu juga, 4 musim kan. Musim sejuk dia tak berpeluh, dia pun jalan kaki. Kena tempat kita macam mana, sampai masjid bau masam, jalan daripada rumah sampai masjid dengan panas je, bau busuk badan kata dah, bau masam dah. Lagi orang pun marah lah, pasal bau masam ni berpeluh. Jalan tu tengah panas dan lembab. Jadi kat sinilah yang berlaku di Tanah Arab. Kenapa dipesan berlaku juga, mungkin berlaku di negara kita. Macam tadi isu yang Tok Wan bawa jalan cucu malam-malam, tak ada tempat nak berak kencing, dia cari tempat dekat-dekat parking tu. Nak masuk dalam semak takut ada binatang buah, ular pula ada kan, lagi takut. Cari tempat-tempat yang dekat, dia berak kat tepi jalan, kat kedai orang. Ini haram.
kencing kat tepi ke depan kedai orang pun tak boleh. Kedai-kedai tutup dah. Itu dia pakai tabak mata-mata ni, tak boleh. Tapi kalau di tanah Arab ini menjadi kebiasaan, kerana rakyatnya kebanyakannya jalan kaki. Dengan penduduk di Mesir itu pun ramai. Kalau kita di Indonesia mungkin ramai lagi. Di Kuala Lumpur sebab ada kemudahan satu lagi. KL memang ramai, tapi taklah seramai macam di tanah Arab di Mesir yang penduduknya agak ramai. Jadi mereka ni kalau tak ada tempat nak kencing, tengah jalan kaki, tak tahan, mereka pancuk kat tepi dinding sini, tepi dinding. Kalau nak cari tempat kencing, carilah kat pokok. Pokok-pokok yang tak berbuah. Yang ni, cari tempat yang selamat, yang bukan orang berkumpul, bukan orang berjalan di situ. Maka bolehlah nak buat qada hajat tempat yang terselindung di tanah Arab ni. Tepi-tepi dinding tu memang dia pemalas, dia kat tepi dinding ni bukan ada orang sangat pun. Kalau tengah malam tu orang tak nampak pun, dipancut kat situ. Kalau siang tu kita lalu tepi-tepi dinding tu baru busuk, bau hancing. Kat tanah Arab ni. Sebab rata-ratanya menggunakan jalan kaki. Kita tak ada masalah. Kita masalah tadi mungkin berlaku di bandar-bandar besar ni, tengok pada tempat-tempat tu. Kalau tempat yang maju dia ada tandas. Kita ni dari kemudahan agak, bukan Ustaz kata apa, kemudahan kita berbanding dengan negara orang lain memang banyak kemudahan. Kalau pergi tanah Mekah nak pergi Madinah tu R&R satu je. Itu pun ayat tak ada. Cari tempat lapang untuk qada hajat. Bawa botol air mineral. Kena jaga makan. Kebersihan pun kotak kata. Kan depa punya sampah merata, tak ada longkang. Kita ni masih ada lagi lah. Pergi mana-mana ada tandas awam. Itu pun dah kena musnah kan. Vandalism kata. Okey, kita balik pada dalil dia. Itu yang diharamkan kena dijauhi, ditutup untuk menjauhinya. Kencing kat mana ataupun berak kat mana, jalan orang ramai atau tempat mereka duduk atau berkumpul. Kalau tempat mereka duduk ini biasanya di taman-taman permainan kanak-kanak atau berkumpul. Kalau cucu nak kencing kau, tok wan bawa pergi taman Tasik tu, ada satu tempat permainan, 2 tempat tu. Tak tahan sangat nak kencing, cari tempat yang jauh pada orang. Jangan duk pancuk kat tepi tempat budak-budak main tu. Ini tu tak apalah, cucu pancuk kat mana, gelonsor budak-budak. Berdosa lah, benda tu haram buat, berdosa. Dia susahkan orang lain. Setiap tanggungjawab kita dah susahkan orang lain, berlaku zalim pada orang lain. Orang nak main kat situ tak boleh, budak-budak nak seronok kat situ tak boleh, dah tak boleh guna tempat tu. Tanggungjawab dekat akhirat nanti, kenapa mencemarkan tempat-tempat yang tempat permainan budak-budak, mendatangkan ketidakselesaan. Ini memang berlaku depan mata. Kadang-kadang ada orang kan, Ustaz tengok bawa anak pergi main kat Taman Tasik, dekat-dekat dengan situ juga dia nak suruh anak dia pancut. Ustaz kata pesan kata cari tempat lain kali kan, orang lalu sini kan, walaupun bukan kat taman mainan, jauh sikit tepi tu, tapi tempat orang lalu ramai kan. Abang kata cari atas tempat orang-orang tak lalu. Kalau Taman Tasik tu memang selalu, kadang-kadang malas sangat dia dekat situ juga, dia bawa anak dia pancut kencing. Okey, dalilnya berbunyi kata Imam Muslim 269 telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, ittaqul la'anain, kata qalu, takutlah kamu kepada 2 perkara yang membawa kepada laknat. Qalu wa man la'anani, 2 laknat kata. Para sahabat bertanya, qalu ni waw alif ramai. Depa semua tanya, siapa para sahabat ni? Yang ni ada syarah hadis. Sama ada laknat ni ditakut, 2 perkara yang dilaknat ni, sama ada laknat Allah ataupun laknat oleh orang-orang ramai. Yang ni 2 perkara laknat ni yang kita takut. Para sahabat bertanya, biasanya kalau satu syarah tu mengatakan bahawa laknat Allah, apakah 2 perkara tersebut? Wa man la'anani, apakah 2 perkara laknat tersebut? Qala alladhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ni, qala alladhi yatakhalla, orang yang yatakhalla di mana dia seorang tu yang membuang air besar. Yatakhalla fi tariqi, orang yang membuang air besar, yatakhalla ni membuang air besar, fi di tempat, kata tariqin nas, laluan orang ramai.
Tariq ni jalan, syari' lorong. Dalam bahasa Arab syari' lorong, tariq jalan. Ihdinas sirat. Sirat tu jalan hati dah. Kita tak tahu bahasa Arab, kita tahu. Mana orang Arab tanya nak lalu jalan mana? Siratal mustaqim tu kan. Sirat. Ini jalan seorang melalui hati, jalan yang lurus. Jalan yang nampak kat depan-depan ni panggil tariq. Ataupun lorong-lorong 15, lorong-lorong ni pada syariah dalam bahasa Arab. Syariah kan. Itu dia punya perkataan bahasa Arab. Tariq nas ni mana jalan orang ramai. Au fi dhillihim. Dhillihim ni atau dua tempat orang yang membuai besar ni, yang dilaknat ni, di tempat laluan orang ramai. Atau fi dhillihim, tempat ataupun tempat mereka berteduh, tempat orang berkumpul. Itu tempat orang berkumpul. Kalau kita tengok tadi tempat rekreasi lah, orang nak berkelah kan, duduk bentang tika kat Taman Tasik tu. Taman Tasik ni masalah dia nak apa ni, piknik kan, nak berkelah dengan cucu elok, tapi tengok tempat dulu. Ustaz pesan awal sebab kita pun orang Tepin. Kita tahulah. Lalu kat Gelonsok belah yang mereka dah buat laluan kereta tu kan, Gelonsok yang besar tu, yang simen, yang belah sana tu kan, belah zoo tu, itu banyak babi malam-malam, tai babi banyak. Jadi bukan masalah orang kencing, babi kencing masalah. Babi kencing, babi berak. Belah situ banyak babi. Dan kalau kita tengok dulu, kalau tak ada cek, kalau tai babi tak ada, bolehlah bentang tika tu untuk makan. Tapi kadang-kadang ada tai babi tu macam tai kambing kan, ketul-ketui, kecil-kecil. Itu. Jadi kat situ hati-hati kalau kita, sebab dia najis mughaladzah kan. Kalau kita perasan kena pula, sertu pula. Itu. Jadi tempat orang ramai yang berlaku, kalau di tanah Arab biasa orang berkumpul satu-satu tempat-tempat ni, kata tempat tembok ke taman rekreasi. Depa kerana tak ada tandas. Dan orang di tanah Arab rata-ratanya semua berjalan kaki. Dekat-dekat depa tak naik, depa motor tak ada, susah nampak motor. Betul tak? Tengok tanah Arab macam pergi Mekah. Mana ada motor kat highway, motor pun motor macam motor lama tu. Macam Razak tu. Dia motor ni lah. Kata di Bangladesh banyak motor kan. Di Jordan jarang ada motor. Kereta. Semua pakai kereta. Lepas tu dia pakai truck banyak. Truck pick up tu. Untuk jual sayur ke apa. Daripada tanah pasir. Jadi depa rata-ratanya kalau dekat-dekat depa akan jalan kaki. Macam kita ni nak pergi speed mat kat depan tu. Ataupun nak pergi kita kat sini nak pergi inilah kedai-kedai beli kuih. Kan tempat yang selalu kita beli kuih tu. Jalan kaki je. Ni Arab jalan kaki je biasalah. Lagi patah balik. Tempat-tempat yang macam ni kata. Laluan yang dia lalu tu dia ada tembok. Biasanya dia akan ada tempat-tempat laluan untuk memudahkan orang. Memang ramai guna jalan kaki. Jadi dia pakai kencing kat tepi-tepi tu. Jadi ini datangnya hadis, rata-ratanya di tanah Arab ni ramai yang buat perkara yang sama tu, kencing dan berak tempat-tempat tepi tu. Jadi inilah laknat. Kalau tengok syarah dia ada kata Allah yang melaknat. Perkara ni dilaknat Allah. Pada buang air besar dan kencing di tempat orang ramai atau tempat mereka berteduh. Kalau kita taman rekreasi dengan jalan-jalan tepi kedai tu, kaki lima kedai, tempat parking kedai pun sama juga. Itu tempat yang selalu kalau bawa anak-anak ke malam-malam tak ada tempat pancut, dia pancut kat situ selalu. Yang ni kita pesan cari tempat. Tengok tempat-tempat yang tempat kita ni memang tak sama dengan Arab. Tak ada pun orang kencing kat tepi-tepi jalan orang ramai. Pasal malam tu tak ada pun orang kencing tiba-tiba sebab banyak tandas. Kita senang, rumah pun dekat, naik kereta, naik motor kan. Itu banyak kemudahan. Tapi kan di tanah Arab ni biasa. Tapi boleh berlaku di tempat kita. Sekali lagi Ustaz ulang, tempat-tempat rekreasi dan tempat orang berjoging ataupun tempat-tempat kedai-kedai, kaki lima kedai ataupun di parking-parking kereta. Kalau Kuala Lumpur tu di rumah flat kan, kalau naik pergi rumah flat tu bukan semua flat. Dulu Ustaz pernah duduk sana juga, masa kerja kat Kuala Lumpur. Duduk sana kat tangga pun kencing juga kan, bau kencing kat tembok pun bau kencing. Tengok nak pegang tembok tu pun geli dengan lendiak-lendiak kadang kan, tempat laluan tu. Tapi kalau flat yang teruk lah. Kalau tu flat yang bersih bagus. Kalau bersih betul. Sampai kat lift tu dia ada corak tu. Tingkat ni ada corak ni, tingkat ni ada corak ni.
Semua berwarna, dia cat semua tempat. Kalau yang bersih itu. Ini kita dah tahu dah macam mana. Ingat, ada nas, jangan buat. Ataupun kita suruh cucu kita buat macam tu. Jangan buat dah, kerana perkara ini dilaknat Allah. Dua perkara. Yang kedua, yang mana masih lagi berkaitan dengan tempat menunaikan hajat, yang diminta dijauhi, iaitu dalam lubang pada tanah atau pada dinding dan seumpamanya. Yang ni sebab tu ilmu yang kita tak bagi kita duduk kencing kat dalam lubang. Ada setengah riwayat kata, kalau orang Melayu percaya itu adalah rumah jin. Perkampungan jin bukan di lubang lah. Dan perkampungan jin sama dengan, kalau kita tengok balik apa yang diriwayatkan oleh Nabi, sama macam kita dah ada perkampungan dah sendiri daripada alam yang lain. Tapi boleh jadi kalau tempat yang kita kencing itu di lubang tu tempat di rumahnya. Okey, apa pengarang kata? Dalam lubang pada tanah, jangan kencing dalam lubang pada tanah atau pada dinding dan seumpamanya, kerana ia akan menghasilkan perkara-perkara yang menyakitkan. Boleh datang sakit. Kalau kita tak sakit, orang dalam lubang tu sakit. Dua benda ni. Sebab tu tidak dibenarkan. Kemungkinan di dalam lubang tersebut terdapat binatang yang berbisa, seperti kala jengking atau ular, lalu ia keluar dan menyakitkannya. Kadang-kadang terdapat di dalamnya haiwan yang lemah, maka ia boleh menyakitkan binatang tersebut. Maknanya Nabi melarang kita kencing di dalam lubang, kerana boleh memudaratkan kita, juga boleh memudaratkan binatang yang ada di dalam lubang tersebut. Tapi pernah berlaku pada kita, tempat kita, satu orang tu dia kencing pada lubang di tengah kebun. Tengah kebun ni tempat hutan, tempat jin Islam duduk. Nak cari tempat yang bukan dalam lubang lah. Kebiasaan dia kalau jin Islam penduduk Malaysia ni, saya tak tahu, mungkin dia duduk dalam lubang-lubang. Perkampungan dia duduk kat situ, kencing dalam lubang. Lama-lama tempat dia punya tu bengkak, kata pergilah berubat. Boleh jadi sama ada kita dah seksa penduduk dalam lubang tu. Nabi pun melarang, kerana kita tahu macam-macam yang boleh duduk dalam lubang ni. Jin boleh duduk dalam lubang, binatang berbisa pun boleh, akan menyakitkan. Kita kencing dalam tu, salah satu mesti sakit. Sebab tu binatang yang kena kencing kita tadi, tikus ke apa, lemah dalam tu. Ataupun binatang yang lemah, yang kita dah menganiayai dia, kita yang menyakitkan dia. Satu, kita yang sakit. Kita yang sakit macam tadi, kencing-kencing bengkak, jin duduk dalam tu rupanya. Kencing-kencing keluar pula, tedung sedar, patuk tu tempat tu habis. Yang ni berlaku juga. Okey, dah tempat yang betul, duk banyak kat tandai rumah sendiri, keluar kepala ulat sawah, gigit. Siapa suruh dia berak dalam lubang? Tu yang dia kata, memang nak kata bukan lubang tu yang dimasukkan kan, lubang rumah tu memang lubang untuk berak lah. Tapi kalau kita setengah tu saliran tu, kalau rumah kat hutan, kat kampung, kena cari saliran tu buat elok-elok, jangan bagi ulat masuk. Kadang-kadang tempat kita dia ada macam telaga tu kan, yang tempat laluan ayak bawah tu, ayak buang ayak, buka macam tu je. Ulat sawah ni terpantang baru bangkai, baru benda busuk dia main dia masuk-masuk sekali, dia masuk ke saluran. Itu yang keluar kepala ulat sawah tu kat tandas tu. Dia benda tempat-tempat nak buang ayak tu terbuka, yang mana yang tempat proses kan, tutup elok-elok kan, macam mana tempat nak yang dia punya perkumbahan, sistem perkumbahan tu lah kan. Jadi yang ni kata, kenapa tak boleh buang ayak di tempat dalam lubang, kerana kita boleh sakit ataupun binatang dalam tu boleh sakit. Itu yang dilarang Nabi. Kalau binatang, memang lubang ni tak nafikan memang rumah binatang. Kita pun tahu siapa yang korek. Takkan dia jadi dengan sendirinya. Sama ada tikus tanah ke, ular pun korek kat situ juga, landak pun duduk dalam macam tu juga. Kalau kebun ni macam-macam binatang yang boleh duduk dalam tu, ular pun ada. Kalau kita tengah buang ayak, dia boleh datang binasa pada kita pula yang sakit. Sama ada dia sakit, penduduk lubang tu sakit, ataupun kita yang sakit. Itu dilarang. Ada tak nas dah? Ada. Tadi pun ada nas. Jadi yang dilaknat Allah dua orang tadi, tempat kencing, tempat orang awam dan kencing kan
tempat laluan orang. Yang ni pula kata Abu Daud 29 hadis dia telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Sarjis bahawa ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Naha ni mana? Nahi. Dia melarang an yubala. Yang mana? Daripada, melarang daripada yubal, al-baul, ni kencing. Kencing fil juhri, di dalam lubang, iaitu lubang pada tanah. Fil juhri, yang di dalam ni pengarang kata lubang pada tanah. Lain kata lubang kat rumah kita tandas tu, itu memang tempat untuk buang pun. Lubang-lubang tu boleh lah kan. Ni lubang pada tanah, lubang yang terjadi dengan sendirinya, yang binatang korek, itu yang maksudnya. Dan kalau kita nak buat satu tempat qada hajat kita sendiri korek, boleh duduk selesa buang air itu. Dia panggil fil juhri. Syarah dia itu lubang pada tanah. Okey. Yang kedua, yang kata, yang kita dah baca yang kedua, kemudian kita masuk ketiga. Masih lagi berkaitan dengan tempat menunaikan hajat. Tempat. Yang ketiganya, dilarang juga kita untuk berqada hajat, kencing dan berak di mana? Di bawah pokok yang berbuah. Pokok durian bersangking. Dia orang nak kutip durian, jumpa kita punya. Jumpa tai orang. Kata. Jadi kata kenapa? Dia kata di bawah pokok yang berbuah. Bukan pokok yang tidak berbuah nah. Pokok tak berbuah, kalau tempat itu bukan orang lalu dan tempat selamat untuk qada hajat, tempat orang kita nak berlindung untuk qada hajat, maka diharuskan. Tapi kalau tempat yang pokok berbuah jatuh buah ni kata, di bawah pokok yang berbuah bagi memelihara buah tersebut daripada tercemar ketika luruhnya, sama ada buah tersebut dimakan atau diambil manfaat dengannya. Ini supaya perasaan seseorang tidak merasa jijik, tak rasa aib, kata di dalam bahasa Arabnya itu. Jangan kita buang, kita kencing ataupun berak, ini qada hajat di bawah pokok yang berbuah. Kalau buah tu jatuh, kalau bukan orang yang kutip, sekalipun binatang makan kan. Elok semut-semut makan, kita tengok ada tai orang, tak ada semut, tak main dah ambil buah tu. Binatang-binatang kata binatang semua duk makan, dapat pahala yang tanam pokok tu. Tengok banyak najis ada bawah tu. Tak ada binatang-binatang nak makan dah. Monyet tak main dah nak makan. Macam itu. Jadi binatang-binatang yang tak makan. Sebab kata buah pokok yang berbuah, yang mana luruh buahnya. Kalau tak orang ambil buah tu, binatang yang ambil. Itu di kata setengah ulama berpandangan dalam ni dimakruhkan ataupun diharamkan. Kan? Tempat yang orang ambil manfaat daripada buah. Buah-buah, tak kisahlah buah apa pun, yang luruh yang boleh binatang makan, jangan kita pergi kencing berak di sana bawah pokok tu. Tapi kalau pokok yang tidak ada buah kan, silap-silap kata siapa ahli dia, kita pergi qada hajat, kerengga mai ketip, kerengga. Itu kerengga pula masalah serang kita. Depa pun tahu kita tak boleh qada hajat kat tempat-tempat macam tu. Depa duduk situ binatang-binatang ni. Jadi kat situ supaya ia tidak mendatangkan aib. Memang kadang satu tempatnya buah-buah kat tepi-tepi tu, tapi bila orang tengok macam tu, orang tak lalu lah kata nak ambil buah-buah tu, tengok ada tai kat situ, tai orang. Kita pun nak ambil kata, dengan punya bau je tak jadi nak ambil buah luruh elok lah kata. Itu kalau durian mahal ambil lah, saking luruh ambil. Kena tai pun tak apa, kupas pula ambil isi dalam je sebab mahal. Kalau buah-buah murah dia tak lalu tu nak ambil. Mangga tu jatuh kan, luruh. Sebelah tu ada najis orang kan, tak ambil lah mangga tu. Okey. Jadi yang ini yang ketiga, yang mana diminta kita dijauhi, sama ada dalam mana dia bentuk makruh atau haram, tapi lebih pada haram lah. Dan dilarang tu, larang dalam bentuk haram. Jadi kalau kita belajar fiqh kan ada dua, larangan Rasulullah dalam bentuk makruh dan larangan Rasulullah dalam bentuk haram. Ini ulama yang pertimbangkan hadis tu. Okey, yang keempat, masih lagi kita berkaitan dengan tempat yang menunaikan hajat. Jangan kita kencing atau berak di mana air yang tenang dan bertakung, tempat yang dalam bentuk lombong ataupun tasik
kan, yang tidak ada air itu mengalir pada permukaan dia. Ini kerana jiwa manusia akan merasa jijik dengan air tersebut, sekalipun air itu banyak dan najis tersebut tidak berubah rasa, bau dan warna. Jadi kita pergi satu lombong duk mancing kat dalam pier, yang kawan tu dia nak berak, duduk dalam ayak tu dia berak, walaupun lombong tu besar, nampak lah timbui dia punya tu, najis dia timbui lah, timbui. Dia cari tempat lain, jalan tempat lain dia basuh pula, kan duduk dalam ayak kata, terus basuh senang. Rasa jijik tempat tu, walaupun kata tempat tu besar 2 kolah lebih, 2 kolah, tapi kerana ayak tu nampak tidak bergerak, walaupun dia ada bergerak, pergerakan dia ada juga di bawah kan, tapi nampak tak bergerak, dan benda tu memang betul-betul nampak bertakung ya, mendatangkan perasaan kotor pada kita. Kita rasa geli kata. Kolam macam tu juga, water park, tengok orang ramai, Bukit Merah punya ramai orang, lepas tu tengok ayak dia keruh, Tok Wan kata tak boleh hampa mandi sini, tak tahan nak kata, nak tengok pergi kat luar semua Tambun pula, punya ramai orang kata. Memang dia ada anti klorin, tapi punya ramai, kalau dah kencing, semua kencing dalam tu macam mana kan. Kita pun tengok ayak tu tak lalu kata, sebab walaupun dia lebih 2 kolah, tak ada bau, warna dan rasa kan, tapi kerana mendatangkan jijik pada kita kan, datang geli, rasa geli tu ada, sebab dia tak mengalir ayak tu kan. Itu yang mana satu ni lah, yang keempat, yang mana jangan kita berak atau kencing di tempat yang macam tu. Rasulullah ajak, ada hadis dia, dan insya-Allah kita sambung pada hari yang akan datang. Dan yang syarah yang keempat ni kita masuk 55, muka surat 55 pada hari yang akan datang. Dia ada nas dia, tak boleh kita kencing dan berak tempat yang air yang bertakung, sama ada kolah, water park ke, tempat mandi ke, ataupun kolam mandi yang kecil ke, tempat belajar renang dan sebagainya, kencing ke, berak, ini jangan kita lakukan. Ada tegahan daripada Nabi dah ajar sejak ajak kita siap perkara yang kecil. Dalam agama lain tak ada, dalam Islam dia ada macam ni kan. Maka kita ikutlah, kita dah tahu nas dia, ikut sunnah Nabi kan. Dalam mana kita ikut hukum, kita juga ikut sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita bangkit di akhirat di kalangan orang yang mengikut Nabi ini. Selain pada syafaat kita di atas selawat, syafaat kita juga Nabi boleh bagi pada kita dengan kita melaksanakan apa yang disuruh, yang diajak oleh Nabi pada kita, dan tinggalkan apa yang Nabi tak buat itu. Jadi sampai sini sajalah, insya-Allah. Kita sambung pada 2 minggu lagi pada muka surat 55, masih lagi dalam adab, berkaitan dengan adab beristinja, yang mana berkaitan dengan tempat menunaikan hajat itu, tempat kita nak buang air itu. InsyaAllah kita tutup majlis tasbih kafarah nasrullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا متكلمين باللغة العربية فصحى ومتبحرا في علومها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.